Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani wa shrah bi sadri wa sta'mil bihi jasadi bihawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran. Kita sambung lagi masing-masing dengan kitab Risalah Al-Mahid Lil Mubtadi'in pada perbahasan naqa'. InsyaAllah pada kali ini kita akan bahas dua perkara, naqa' dan fatrah. Naqa' dan fatrah. Naqa' dan fatrah. Siapa ada kitab boleh buka muka surat 34. Tiga puluh empat, 35 dan 36. Kita akan bahas 3 muka surat hari ini, iaitu perbahasan naqa' dan fatrah. Naqa' bermaksud satu keadaan ketika berselang dalam tempoh haid, yakni dalam kurungan belum sampai 15 hari. Ketiadaan darah yang mengalir keluar. Tak ada darah mengalir keluar. Apabila diperiksa menggunakan kapas, tiada apa-apa kesan, yakni tak ada apa-apa kesan, yakni suci, kering. Baik. Satu istilah dipanggil naqa' adalah yang mana dalam tempoh keadaannya berselang dalam tempoh haid. Apa maksud berselang dalam tempoh haid? Berselang dalam tempoh haid, maksudnya ketika keluar darah, hari yang pertama belum lagi mencapai sebanyak-banyak hari, iaitu 15 hari 15 malam, darah dah berhenti. Darah dah tak keluar. Bila diperiksa, cek, tak ada darah juga. Dan selepas daripada tu darah keluar balik dalam masa 15 hari. Itu maksudnya berselang. Darah keluar 2 kali. Dalam masa 15 hari, darah keluar 2 kali. Kali pertama, kemudian berhenti, keluar sekali lagi dalam masa 15 hari. Darah keluar, darah berhenti, darah keluar balik. Yang berhenti itu istilah dipanggil naqa'. Dan maksud berhenti-berhenti itu ketiadaan darah yang mengalir keluar. Tak ada darah mengalir keluar. Dan bila dicek, diperiksa guna kapas, tak ada apa-apa kesan. Dengan maksud suci.
Itu istilah tu dia panggil naqaq. Istilah ni kena hafal lah. Bagi penuntut ilmu, istilah ni kena hafal. Bila sebut naqaq, maksudnya keadaan yang tak ada darah. Bila cek pun tak ada darah. Cek dengan kapas pun tak ada darah, mengalir pun tidak. Istilah dia panggil naqaq. Hukum naqaq pada selang-selang darah hukum naqaq pada selang-selang darah adalah haid. Hukumnya haid. Hukum naqaq pada selang-selang darah tu adalah haid. Jika darah yang kembali masih dalam tempoh sebanyak-banyak haid. Maksud sebanyak-banyak haid ni 15 hari lah. Masih lagi dalam tempoh 15 hari. Hukum naqaq pada selang darah adalah haid. Kan sebut tadi, darah keluar 2 kali dalam masa 15 hari. Dia keluar, kemudian berhenti, kemudian keluar balik. Okey. Kita sedang membicarakan tentang yang berhenti tu, yang tak ada tu. Istilah dia panggil naqaq. Hukumnya adalah haid jika darah yang kedua yang keluar balik tu masih dalam tempoh sebanyak-banyak haid, iaitu 15 hari 15 malam. Dan hukumnya suci jika darah tidak kembali dalam masa 15 hari 15 malam bermula pada hari yang pertama haid. Jika darah yang keluar balik itu melebihi darah yang keluar balik itu kali kedua, darah yang kedua tu duduk di luar 15 hari 15 malam yang dikira bermula daripada keluar darah awal-awal tadi, maka naqaq itu dihukum suci. Naqaq tu dihukum suci. Macam mana kita nak faham? Nak faham dalam bab ni kita kena buat gambar. Kalau sekadar teori dia agak susah sikit nak faham. Baik, tengok whiteboard ni. Okey, baik, tengok. Dalam masa 15 hari, hari pertama keluar haid. Hari pertama keluar haid. Hari terakhir 15, sebanyak-banyak haid 15. Darah keluar 2 kali. Darah keluar 2 kali. Kali pertama 1 hingga 3 hingga 4. Maka ni ada darah haid. Lima hingga 10 tiada darah, tak ada darah. 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian hari pertama ada darah sampai hari yang keempat. Kemudian hari kelima sampai hari ke-10 tak ada darah. Hari ke-11 ada balik. 12, 13, 14, 15 dan berhenti. Maka tengok yang ini diistilahkan sebagai, yang tak ada darah ni adalah naqaq. Kenapa diistilah naqaq? Kita boleh ni istilahkan dia sama je, suci, kering,
boleh istilah-istilah tadi. Tak ada masalah. Naqak, suci, kering. Memang tak ada darah. Ataupun tak ada darah. Tak ada darah. Sama aja. Tapi kita istilahkan dia naqak kerana, kita tengok tu. Tengok kitab kita tu. Hukum naqak pada selang darah adalah haid. Naqak ni hukumnya haid. Walaupun tak ada darah, hukumnya haid. Dengan syarat, jika darah yang kembali, ni darah yang kembali, ni darah yang kembali balik ni, masih dalam tempoh sebanyak-banyak haid. Masih tak lebih 15 hari. Okay. Maka hukum naqak ni haid. Hukum darah yang datang awal 4 hari, haid lah. Hukum darah kedua yang datang juga haid. Maka haidnya adalah 15 hari. 15 hari. 4 hari ada darah yang awal. 5 hari ada darah selepas padanya. Maka haidnya 15 hari. Kita nak bahas apa ni? Kita nak bahas nama 5 sampai 10 ni. 5 sehingga 10 tak ada darah ni, istilah dia panggil naqak. Dan naqak ni dihukum haid. Kerana darah kedua yang datang masih lagi dalam 15. Okey. Dan kita baca tengok kitab dan hukumnya suci jika darah tidak kembali dalam masa 15 hari 15 malam bermula hari pertama haid. Mari kita tengok yang kedua pula. Darah pertama datang 4 hari. Darah kedua datang hari ke-16. Ataupun untuk kita lebih tak keliru, hari ke-17. Hari ke-18. Okey. Datang balik hari ke-17 dan hari ke-18. Maka darah yang datang balik ni, mari kita tengok. Ini istilahnya naqak juga. Hari ke-5 tak ada darah sehingga hari ke-15, hingga hari ke-16, hingga hari yang ke-16 adalah naqak juga. Sama macam kes tadi. Namanya naqak. Ataupun kita panggil suci, kering, tak ada darah. Cuma darah yang kedua, darah yang kembali, darah yang datang balik melebihi 15, melebihi hari yang ke-15, datang keluar balik yang darah kedua tu melebihi hari ke-15. Hari ke-15 itu dikira pada hari pertama ni. Lebih, maknanya 17 dan 18 datang. Maka naqak tetap naqak. Okey? 17 dan 18 ini istihadah. Kita tak nak bahas bab tu. Kita nak bahas adalah naqak ni hukum dia suci. Naqak ni hukum dia suci. Iaitu hari yang ke-5 sehingga hari ke-15, hari ke-16. Hari ke-5 sehingga hari ke-16 adalah suci. Naqak juga nama, tapi suci. Dalam kes tadi, naqak juga nama. Namanya naqak juga, tapi hukumnya haid. Kenapa hukumnya haid? Kerana darah kedua yang datang masih lagi dalam 15 hari yang dikira bermula hari yang pertama datang. Kes ni, darah yang kedua datang pada hari yang ke-17, iaitu lebih daripada hari yang ke-15 bermula hari yang pertama, nak kira 15 tu. Maka kesan daripada darah yang kedua datang luar ataupun selepas daripada 15 hari,
maka kesannya nakak tadi tu menjadi suci atau dihukum suci. Kesan daripada darah yang kedua datang masih lagi dalam 15 hari, 15 malam, iaitu hari ke-11, 12, 13, 14, 15, maka nakak iaitu tak ada darah, yang tak ada darah ni, nakak, hukumnya adalah haid. Baik. Kita baca lagi. Kita baca lagi. Walau bagaimanapun, dalam situasi ini, apabila seorang perempuan mengalami nakak, maka wajib ke atasnya mandi, solat, puasa. Dia kena mandi, solat, puasa. Sama ada nakak dia tadi tu dihukum haid ataupun nakak dia tadi tu dihukum suci. Tak kisah mana satu. Ya? Wajib atasnya mandi pada hari nakak tu lah, hari pertama suci tu. Kalau solat lah, puasa lah, maka bolehlah dia nak baca Quran, masuk masjid dan sebagainya. Keadaan ini disebabkan walaupun ada kemungkinan darah haid datang semula, namun ianya hanya kemungkinan. Namun ianya hanya kemungkinan yang padanya ada keraguan. Ini kerana apa yang zahirnya ialah berkekalan suci. Baik, mari kita tengok tadi. Jadi dia kata di sini, walaupun ianya nakak, mungkin juga nakak yang dihukum haid waktu suci tu, waktu kering tadi tu, ataupun mungkin nakak tu dihukum suci siapa? Tetap juga wajib mandi. Bila wajib mandi semayang ni? Pada hari yang tak ada tu lah, bermula hari kelima. Mana hari kelima lah? Hari kelima bermula tak ada darah, maka dihukum nakak, suci, kering, tak ada darah. Walaupun hakikatnya ianya adalah haid, tapi wajib sembahyang, wajib puasa. Kerana apa? Kerana hukum haid ni tak tahu. Hukum haid ni tak tahu sehinggalah dia datang balik darah pada hari yang ke-11 nanti ni. Bila datang hari yang ke-11 ni baru tahu sama ada nakak tadi, iaitu hari yang kelima tadi ni, nakak yang dihukum haid ataupun nakak yang dihukum suci, baru tahu. Oleh kerana baru tahu disebut kat sini, walaupun ada kemungkinan darah haid datang semula, ada kemungkinan 5 ni datang semula, namun ianya hanya kemungkinan yang padanya ada keraguan. Boleh jadi darah berhenti terus hari kelima ni, boleh jadi darah keluar balik, tak tahu lagi. Nanti tunggulah hari ke 10, 11, 12 tengok dia keluar ke tidak. Tapi ketika hari kelima ni wajib mandi dan sembahyang. Wajib mandi dan sembahyang. Dan disebut kat sini, ini kerana apa yang zahirnya ialah berkekalan suci. Yang kita dapat sangka ketika darah berhenti hari yang kelima ni, nakak ni, sangkaan waktu tu dia terus berhentilah, dah berhenti, terus berhentilah. Mana tahu entah dia keluar balik kot. Tak boleh gitu. Sebab yang zahirnya bila dah berhenti, berhentilah terus. Terus berhentilah. Tak perlulah nak fikir entah dia keluar balik ke. Okay. Justeru keraguan tersebut tidak dapat menghilangkan asal kewajipan solat dan puasa. Keraguan apabila berhenti pada hari yang kelima ni berhenti, bila hari yang kelima ni dah mula darah berhenti, maka ada keraguan tu. Entah dia akan datang balik ke akan datang. Bila datang balik, 5 ni yang suci ni dihukum haid. Tapi masih lagi ianya sekadar kemungkinan. Yang mana kemungkinan tadi tidak boleh menghilangkan asal kewajipan
Solat ke puasa? Mana boleh. Kenapa tak semayang? Takut nanti darah keluar balik. Mana boleh ada hukum gitu. Sekarang ni tak ada darah kan? Nanti kalau keluar balik, macam mana? Nanti kalau keluar balik tu, bukannya yakin pun. Tak yakin pun, tak tahu pun. Maka keyakinan, iaitu darah telah berhenti, tak boleh kalah dengan, tak mungkin dikalahkan dengan keraguan yang entah-entah darah datang keluar balik nanti. Maka kerana itu wajib juga solat dan puasa atas setiap mukallaf, kerana kewajipan tersebut adalah suatu perkara yang yakin. Okey. Kalaulah dalam kes tadi, dalam kes yang kedua, hari yang kelima ni pun sama, naqak, maka wajib solat, wajib mandi dulu. Mandi hadas, solat, puasa. Walaupun kemungkinan darah keluar balik, mungkin darah akan keluar setelah lebih 15 hari. Maka naqak ni, solat semua ni adalah dalam keadaan suci. Mungkin juga darah yang akan keluar balik sebelum 15 hari. Maka waktu dia semayang, naqak tadi, yang dia semayang tadi, dalam keadaan haid. Walau bagaimana kemungkinan sekalipun, tetap wajib mandi. Kerana keyakinan darah itu telah berhenti, tak mungkin dapat dikalahkan dengan agak-agak entah-entah kemungkinan-kemungkinan yang darah akan keluar balik. Mari kita baca lagi. Terusnya, baca lagi. Jika naqak yang diselangi dengan darah masih dalam lingkungan 15 hari 15 malam dalam kes yang pertama, dan jumlahnya mencapai sekurang-kurang haid iaitu 24 jam, maka naqak, yakni waktu ketiadaan darah itu, waktu naqak lah, waktu suci tadi tu lah, dihukum haid juga. Ini bermakna solat dan puasa yang dilakukan pada waktu naqak tidak sah, dan hanya puasa yang wajib diqada. Ini adalah pendapat yang masyhur dengan nama Qaul As-Sahbi. Jadi, apa kesannya jika dia sembahyang hari yang kelima, hari yang keenam sembahyang, 7, 8, 9, hari ke-7, hari ke-8 sembahyang lagi, hari ke-9 sembahyang lagi, hari ke-10 sembahyang lagi. Kalau puasa, puasalah. Kalau bulan puasa, wajib dia begitu, buat gitu. Tiba-tiba hari yang ke-11 darah keluar balik. Maka oleh kerana hari ke-11 ni tak lagi mencapai sebanyak-banyak haid, iaitu 15 hari 15 malam, maka yang datang balik itu adalah haid. Datang balik 13, 14, 15, lepas tu berhenti adalah haid. Dan naqak, suci, kering, tak ada darah ketika dia solat, ketika dia mandi, solat, puasa, masuk masjid, jima kalau ada, semuanya disebut di sini tidak sah, tak sah. Mandi tak sah, solat tak sah yang hari kelima ni, puasa tak sah, masuk masjid tak sah pun tak apalah, masuk masjid benda dah lepas, jima pun benda dah lepas, tak ada masalah. Ini tidak berdosa, sebab benda dah lepas. Mandi tak sah, solat tak sah, puasa tak sah. Tapi wajib buat hari kelima, hari keenam ni. Kenapa wajib buat? Sebab mana nak tahu darah nak keluar balik hari ke-11? Benda tu hanya kemungkinan. Maka wajib. Kerana dia kena menyangka darah hari kelima berhenti, naqak ni terus berhenti sampai bulan depan. Dia kena menganggap begitu. Okey. Jadi, hukumnya haid. Maka yang kena qada cuma puasa sahaja. Puasa sahaja kena qada.
Dan mandi kena mandi sekali lagi. Mandi kena mandi sekali lagi. Bila mandi ni? Hari ke-16 ni lah, bila tak ada darah. Bila nak qada? Hari ke-16 ni lah juga qada bila tak ada darah. Qada apa? Qada puasa. Solat habis gitu aja. Okey. Pendapat ni nama pendapat As-Sahbi. Pendapat ni namanya As-Sahbi. Okey. Ini pendapat muktamad. Dan sedikit sebelum kita masuk ke seterusnya, pastikan darah yang datang hari pertama, kedua, ketiga, 4, 11, 12, 13, 14, 15 ni lebih 24 jam, iaitu syarat sekurang-kurang haid. Jadi ini bukan 24 jam lagi, dah terlebih dah. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dah lebih dah. Pastikan darah yang ada itu adalah lebih 24 jam kerana itu adalah syarat asas, iaitu syarat haid adalah sekurang-kurang 24 jam. Okey. Dalam kes ni, kes kedua, iaitu darah yang keluar balik, darah kedua yang keluar balik hari ke-17 dan 18 adalah istihadah. Sebab apa? Sebab darah kedua yang keluar balik selepas 15 hari 15 malam yang dikira bermula pada hari pertama keluar darah. Maka darah yang keluar adalah istihadah, haidnya cuma 4 hari. 4 hari sahaja haidnya. Okey? Dan mandi, solat, puasa yang dia lakukan adalah sah. Yang dilakukan hari ke-5 sampai hari ke-16 yang dia buat sah. Malah hari yang ke-17 ni dia dah tahu dah istihadah, maka wajib solat. Kalau bulan Ramadan wajib puasa. Boleh masuk masjid. Kerana ianya dah tahu dah istihadah. Dan kalau dia puasa berapa belah hari tu, tak perlu dia qada dah puasa dia. Kerana darah yang kedua keluar setelah 15 hari. Yang kes yang pertama, darah yang keluar balik masih lagi dalam 15. Okey. Baca lagi. Yang seterusnya. Pendapat kedua, dalam mazhab Syafi'i, dikenali dengan nama qaul al-laqti atau qaul at-talfiq. Iaitu naqa' waktu kering antara haid adalah suci. Ibadah yang dilakukan pada tempoh itu adalah sah seperti solat, puasa dan tawaf dengan syarat ianya berlaku dalam keadaan suci dan telah melakukan mandi hadas besar. Ini qaul yang kedua. Pendapat yang kedua. Mandi sembahyang puasa yang dilakukan pada hari yang kelima dalam kes ini sah. Pendapat ni sah dengan syarat dia buat waktu suci lah.
Maka jika dia berpuasa hari yang kelima ni penuh, bermula maghrib sampai bermula subuh sampai maghrib, maka puasanya sah. Dan dia, kalau dia dah mandi hari kelima ni dan dia solat, solatnya sah. Jadi mandi dia sah, solat dia sah, puasa dia sah, masuk masjid tak ada apa-apa lah, benda dah lepas, jimat dia pun tak ada masalah lah. Okay? Semua sah. Semua sah. Mandi sah, solat sah, puasa sah, masuk masjid tak ada apa-apa, tak ada apa-apa lah. Tak ada apa-apa lah, jimat tak ada apa-apa lah. Tapi sah yang dia buat tu. Jadi kalau sah, maka tak ada perlu apa yang nak diqada. Tak perlu apa yang nak diqada. Ini memudahkan sedikit. Dia akan memudahkan sikit. Dan tambah lagi dalam masalah ni, elok kita tambah lagi satu, iaitu tawaf. Tawaf juga sah. Pendapat ini bernama pendapat al-laqt. Al-laqti ataupun at-talfiq. Pendapat yang ini. Okay? Pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i. Tapi dia bukan pendapat yang muktamad. Pendapat yang kedua ini yang diambil oleh tabung haji. Tabung haji ambil pendapat ni. Yang mana ketika tawaf dilakukan ketika di Mekah, dalam keadaan mungkin hari yang kelima, hari ke-6, hari ke-7, hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10, telah dilakukan tawaf waktu ni. Tawaf. Dia buat tawaf. Kalau ikut pendapat yang pertama, tak sah. Masalah tu. Oleh kerana di Mekah dalam keadaan masyaqqah, maka tawafnya sah. Maka tak ada perlu apa yang dirisaukan. Inilah pendapat yang diambil oleh tabung haji, pendapat kedua ni. Pendapat talfiq ataupun pendapat al-laqti. Okay. Dan jika kita rasa atas sebab-sebab tertentu kita nak pakai pendapat al-laqti, masih lagi dibenarkan, kerana masih lagi dalam mazhab Syafi'i tidak dinamakan bermudah-mudah. Tidak. Tak nama bermudah-mudah. Yang nama bermudah-mudah dalam mazhab, nak ambil yang mudah, yang pencampuran yang tercela tadi, pencampuran mazhab yang tercela, jika berlaku di luar mazhab. Campur mazhab Maliki, campur habis campur. Campur mazhab Syafi'i, campur mazhab Maliki campur mazhab Hanafi. Maka itu adalah percampuran yang tercela. Maka elakkan. Tapi dalam kes ni, pendapat al-laqti dan as-sahbi tadi, dia adalah masih lagi kedua-dua dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i. Maka jika kita rasa kita kepayahan, mungkin puasa kita nak qada terlalu banyak dalam keadaan tak larat, maka tak perlu qada lah puasa. Waktu naqak tadi waktu haid yang tak puasa tu, kenalah qada. Waktu tu dahlah kes tadi tu, dahlah haidnya 15 hari. Dahlah haidnya 15 hari. Maknanya dia kena qada 15 hari puasa. Dalam keadaan dia puasa hari kelima, 6, 7, 8, 9, 10. 6 hari dia puasa. Dia tak puasa 9 hari aja. Tapi kena qada nanti 15 hari. Itulah pendapat yang terbaik kalau as-sahbi. Tapi oleh kerana dia tu tak larat, maka dibenarkanlah bagi dia untuk ambil
pendapat Al-Laqti, maka dia perlu qada, cuma puasa dia 9 hari sahaja. Bergantung pada kita lah. Masih lagi taklah keterlaluan kalau nak pakai pendapat Al-Laqti. Walaupun yang terbaik adalah pakai pendapat As-Sahbi. Okey, sambung lagi. Perselisihan dua pendapat ini hanya berkisar tentang persoalan solat, puasa dan seumpamanya. Tempoh suci yang berselang-seli itu tidak boleh dikira sebagai menamatkan iddah seorang wanita walaupun telah mencapai 3 kali suci. Teruklah kalau iddah. Katakanlah dia kena cerai. Di sini kena cerai. Sini. Sebelum datang haid tu lah kena cerai. Talak. Kena cerai. Lepas kena cerai, kemudian terus esokkan hari terus datang haid. Yang itu yang inilah 4 hari. Kemudian naqak selama 6 hari. Kemudian keluar balik haid sampai hari ke-15, hari ke-15 dia berhenti. Maka dia telah dikira 1 kali suci, 2 kali suci sebab ada kat sini. Kemudian bulan seterusnya jadi lagi macam ni. Dalam masa 2 bulan dah sempurna salah satu quruk 3 kali suci. Maka boleh kahwin dengan yang orang lain dah. Tak boleh. Dalam masalah talak tak boleh dikira 3 kali suci. Hanya boleh dikira dalam masalah solat, puasa dan sebagainya. Tak boleh kira dalam masalah talak. Talak tetap juga kena guna pendapat As-Sahbi tadi. Dalam masalah talak guna pendapat As-Sahbi, iaitu naqak yang ada di sela-sela, di selang-selang darah haid adalah haid juga. Dia haid yang satu. Tak boleh kata haid yang dua. Tak boleh kata suci yang kedua, ketiga. Tak boleh kata gitu. Maka pendapat Al-Laqti ni hanya terpakai tentang perkara itu sahaja. Tak boleh terpakai perkara talak. Jangan buat hal lah. Sebulan setengah je dah kahwin lain dah. Dah 3 kali suci ke? Rupanya 4 hari ada, 10 hari tak ada darah. 4 hari tak ada, 10. 4 hari tak ada, 10 hari ada darah. 4 hari ada darah, 10 hari tak ada darah. Lepas tu ada balik 4 hari. Lepas tu 10 hari balik tak ada. Lepas tu ada balik 4 hari. Lepas tu tak ada balik. Cukup dah. Sebulan setengah dah cukup 3 kali suci. Bom, kahwin. Jangan buat kerja gitu. Dalam masalah talak, dalam masalah iddah, guna As-Sahbi. Tak boleh guna Al-Laqti. Okey. Habis satu. Habis. Bab naqak. Masuk kita bab fatrah. Hari ni pendek aja kot kan. Dah masuk fatrah, 2 je hari ni kita bahas. Fatrah. Fatrah bermaksud satu keadaan berselang dalam tempoh haid, yakni belum sampai 15 hari, macam tadi sama, ketiadaan darah yang mengalir keluar. Apabila diperiksa menggunakan kapas, masih ada kesannya. Hukum fatrah adalah haid dengan tiada khilaf. Sama macam kes tadi tapi dia lain sikit. Macam kes tadi tapi lain sikit. Keadaan berselang tempoh haid, ni fatrah ya. 1 sehingga 5 ada darah. 6 hingga 10 tak ada darah. 11 hingga 15
ada darah balik. Suci. 6 hingga 10 suci, tak ada darah. Bukan suci, bukan suci. Tak ada darah. Baru betul. 1 sampai 5 ada darah. Saya tulis gitulah, ada. 11 sampai 15 ada darah. Ada Okay. Yang tak ada darah ni, yang kata tak ada darah ni, maksud tak ada darah mengalir. Kata ni, apabila diperiksa menggunakan kapas masih ada kesannya. Maksudnya tak ada darah ni tidak mengalir. Tapi bila cek masih lagi ada. Ada apa? Ada kesan. Kesan apa? Kesan warna. Ada kesan warna. Sama ada warna tu hitam yang kesan tadi, atau merah, atau warna coklat. Setengah kitab kata perang, atau warna kuning, atau warna keruh. Ada kitab kata warna tanah. Okay. Ada warna ni, tapi darah tak keluar. Tak ada darah. Darah tak mengalir keluar. Tak mengalir pun. Tapi bila cek pakai kapas, ada warna ni. Sama ada hitam ke, merah ke, coklat perang ke, kuning ke, warna keruh, warna tanah ke. Stain dia panggil. Ada stain, ada warna ke. Okay. Maka yang tak ada darah ni namanya adalah fatrah, bukan nakok. Apa beza dengan nakok? Nakok tak ada darah juga. Tulis kat mana dah penuh. Nakok tak ada darah juga. Ni nakok ni tak ada darah. Nakok ni tak ada darah, tiada darah. Apabila cek pun tak ada darah. Dah lah tak ada darah mengalir, cek pun tak ada. Okay. Bezanya dengan fatrah, bila keadaannya begitu, bila dianya tak ada darah, bila ianya tak ada darah, cek pun tak ada, maka istilah dia panggil nakok. Dan hukum dia macam tadi lah. Jika dia tak ada darah, tapi bila cek ada warna, ada darah, ada warna, ada warna darah, dia tak panggil nakok, dia panggil fatrah. Hukumnya fatrah. Apa hukum fatrah? Hukum fatrah ada hukum fatrah adalah haid dengan tiada khilaf. Hukum fatrah adalah haid dengan tiada khilaf. Tak ada khilaf, fatrah ni haid. Tapi logiknya kalau kita fikir, iyalah sebenarnya ada lagi, sebab tu ada tanda. Sebab tu ada tanda ni. Sebab ada lagi, cuma tak mengalir keluar je. Maka dia fatrah adalah haid. Tak ada khilaf haid. Tapi nakok hukumnya haid ataupun mungkin juga suci. Nakok ni suci, bergantung kepada yang kita bincang keadaan. Tapi fatrah tak ada. Memang fatrah ni adalah haid. Memang haid. Tapi kalau kata nakok, boleh jadi nakok itu hukum suci, boleh jadi nakok itu hukum haid. Bergantung pada kes tadi. Tengok dia dah keluar darah yang kedua. Kalaulah fatrah ni dia tak ada dah khilaf, tak kira lah macam mana keadaan sekalipun, bila ada berselang di antara dua darah, darah haid, tak ada darah, lepas tu ada balik dalam 15 hari. Dalam 15 hari. Okay? Maka yang tak ada darah tu cek, ada tanda.
maka dia adalah fatrah, dia dihukum haid dengan tak ada khilaf. Malah jika begini keadaan sekalipun, walaupun tak dikapit dengan suci, dengan tak ada darah sekalipun, tetap juga istilahnya fatrah. Contohnya 1 hingga 5 ada darah, 6 hingga 10 tak ada darah, 11 hingga 15 tak ada darah. Okey, 2. Saya buat gitu. Yang ada darah 1 hingga 5 ada darah. Bila ada darah mengalir lah, maka ia adalah haid. Memang iyalah ada 1 sampai 5. 6 ni tak ada darah. Bila cek ada tanda. Tanda apa? Tanda hitam, merah, coklat, perang, kuning, keruh. Yang tadi itulah. Okay? Ada tanda, ada kesan. Okay? Maka ia adalah haid. Haid lah juga yang tak ada darah ni, tapi ada tanda, ataupun istilah kita panggil fatrah, kan? Fatrah. Okay. 11 sampai 15 tak ada darah. Cek, tak ada darah, tak ada kesan, maka dia panggil suci. 1 sampai 5 tak ada ada darah, maka kita panggil dia haid kerana darah tu mengalir. 6 sampai 10 tak ada darah juga. Bila cek ada tanda, maka kita panggil dia fatrah, hukumnya haid, tak ada khilaf. 11 sampai 15 tak ada darah, cek tak ada kesan, suci. Maknanya kes yang kedua ni tak ada kapik pun. Yang ni dikapik juga dengan 2 darah. Kes yang kedua ada darah, tak ada darah. 6 sampai 10, 11 sampai 15 ada darah balik. Macam ni pun istilah fatrah. Kalau tak diselangi oleh 2 darah pun, janji ada tanda, ada kesan, bila diperiksa, istilah dia panggil fatrah. Fatrah ni haid, tak ada khilaf, tanpa khilaf. Okey. Mari kita tengok. Baca seterusnya. Mengikut pendapat Imam Al-Haramain, Tok Guru Imam Ghazali, Imam Haramain ni, Imam 2 tanah haram, ada keadaan walaupun tiada darah, tetap dihukum ada darah. Walaupun tak ada darah, tetap dihukum ada darah, mengikut pendapat Imam Haramain, jika tempoh tersebut tidak melebihi tempoh masa naqa' yang telah biasa dialami, maka naqa' itu adalah fatrah mengikut versi Imam Al-Haramain. Yang ini agak susah sikit. Ini agak susah sikit. Okey. Walaupun ini bukan pendapat muktamad. Walaupun begitu, dia sangat baik kalau kita tahu dalam kita nak menyelesaikan masalah yang akan datang nanti. Ada masalah-masalah lain yang akan datang. Mari kita tengok. Contoh. Bulan yang pertama, kita ambil kitaran lah. Kitaran pertama sampai hari kelima. Hari ke-6 sampai hari ke-10. Okey. Hari pertama sampai hari kelima ada darah.
Kita anggap haid teruslah. Ada darah haid. Hari ke-11 sampai hari ke-15 haid juga ada darah. Tak lebih 15 hari kan? Hari yang ke-6 sampai hari ke-10. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. 5 hari. Dia panggil naqaq. Yalah, sebab cek pun tak ada darah. Naqaq. Ataupun kita panggil suci. Kering, tak ada darah dan sebagainya. Okay? Maka hukum yang dia buat adalah seperti mana kes sebelum ni lah, iaitu naqaq ni hukum haid juga. Kan? Hukum haid juga. Sebab datang balik. Okay. Mengikut pendapat Imam Haramain, pada kitaran yang kedua, ni Imam Haramain ni duduk dekat kitaran kedua, bukan kitaran pertama. Kitaran pertama sama je. Naqaq dia adalah 5 hari. 5 hari ya. Pada kitaran yang kedua, jika keluar pada hari yang pertama, kita ambil contoh yang berbeza lah. Hingga hari yang ke-3 cukup. Hari ke-3 haid. Hari yang keempat 5 tak ada darah. Naqaq lah. Naqaq. Okay. Hari ke-5, hari ke-6, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Okay, teruslah. Okay. Kita tengok satu-satu. Pada hari yang keempat, istilah panggil naqaq. Tapi mengikut version Imam Haramain, dia akan datang balik nanti. Kemungkinan yang dia akan datang balik diguna pakai. Sekarang ni naqaq, tapi dah hukum haid dah. Dah hukum haid. Sedangkan pada kitaran yang pertama, hari ke-6 naqaq dihukum suci, bukan hukum haid. Bila hukum haid naqaq ni? Setelah hari yang ke-11 datang balik. Bila datang balik darah, barulah tahu naqaq ni adalah dihukum haid. Bila dapat tahu ni? Hari ke-11 baru dapat tahu. Hari ke-6 tak tahu. Maka hari yang keempat, hari yang kelima, hari yang ke-6 dah tahu dah haid. Hari yang ke-7 maka tak boleh sembahyang lah, walaupun tak ada darah. Tapi dengan syarat darah yang naqaq tadi tak lebih daripada ni. Tengok tempoh masa naqaq yang telah biasa dialami, maksud adat dia, iaitu kitaran sebelum. Naqaq dia bulan sebelum, kitaran sebelum 5 hari. Maka jangan lebih 5 hari. Jangan lebih 5 hari. 1, 2, 3, 4. Hari yang ke-9 darah perlu datang balik. Dia tak sembahyang lah ni, sebab naqaq dah ada hukum haid dah. Hari ke-9 darah kena datang balik. Jika tak datang balik, jika tak datang juga, hari ke-9 masih lagi tak ada, hari ke-10 masih lagi tak ada, maka hari ke-9 ni dia wajib solat dah. Mandi solat. Hari ke-9 ni dia wajib mandi solat dah. Mandi solat. Maknanya dia kena qada lah nanti hari 4, 5, 6, 7, 8 tadi.
Cuma dia telah menentukan naqak ni yang mula-mula datang adalah haid siap-siap. Okey. Jika darah keluar balik seperti yang dia ramalkan, darah keluar balik sampai hari ke-12 lah, hari ke-13 tak ada, maka apa yang dia kata tu betul lah, iaitu naqak itu dihukum haid. Kerana naqak yang datang tidak melebihi naqak yang biasa dia lalu, yang mana pengalaman dia yang lepas, iaitu bulan lepas, naqak dia dihukum haid. Kan bulan lepas tu ni, bulan kitaran pertama kan naqak hukum haid. Kitaran pertama kan naqak ni hukum haid ni haid kan. Maka dia ambil kira juga naqak tadi hukum haid awal-awal. Ya? Dengan syarat tak lebih daripada kitaran sebelum. Naqak tadi tu tak lebih daripada kitaran sebelum. Dan masalah ini akan berguna pada muka surat 53. Buka muka surat 53. Ataupun 52 kot kalau versi lama. Cetakan lama, cetakan baru ni 53. Dia lari satu atau dua muka surat aja. Cari dekat perkataan Imam Haramain. Maka di sini muka surat 53 lah kalau saya punya. Kalau tidak cari muka surat 52. Maka di sini terdapat pendapat Imam Haramain yang telah diterangkan sebelum ini. Sebelum ini itu yang inilah, yang ni. Yang sekarang ni lah. Yang sekarang ni. Okay? Yang mana ketiadaan darah di sela-sela haid tetap dihukum fatrah juga, iaitu haid sekiranya tidak melebihi kebiasaan yang selalu dialaminya. Tu lah. Dia akan guna. Contohnya nanti adalah, kita akan masuk bab tu nanti. Bila muka surat 53 nanti. Cuma pemahaman ni dia dihukum haid, ataupun lebih tepat lagi dia dihukum fatrah. Tapi samalah, fatrah tu haid tu samalah. Samalah. Dia bukan naqak, dia adalah fatrah. Fatrah. Sedangkan tak ada darah. 4, 5, 6, 7, 8 ni tak ada darah. Langsung sepatutnya naqak lah. Tidak, fatrah juga. Sebab apa? Sebab kitaran sebelum tu naqak dia akhir sekali dihukumkan sebagai haid juga, bila datang balik, keluar balik pada hari yang ke-11 darah tu. Maka pada kitaran seterusnya awal-awal dia dah hukum haid atau hukum fatrah. Sebab tak lebih daripada naqak dia yang lepas, maka dihukum fatrah. Cetakan pertama 52. Ya, dia lari satu je. Jadi dalam masalah ni kita faham sikit-sikit dulu, kerana muka surat 53 nanti baru kita akan jelas secara terang benderang. Okey. Seterusnya, mengapakah fatrah dan naqak boleh terjadi? Kenapa fatrah dan naqak boleh terjadi? Perbuatan moden mengesahkan dinding rahim anak dara lurus dan licin. Tetapi bagi yang pernah melahirkan, ianya lebih berketak-ketak atau berliku-liku. Maka dengan itu, jika kuantiti darah yang sedikit, jika kuantiti darah yang keluar tu terlalu sedikit, akan melambatkan proses untuk keluar ke zahirnya. Sebab itulah berlakunya
nakak ataupun fatrah. Kalau yang nakak ni dia duduk dalam sangat, cek pun tak ada, duduk kat dalam. Bila cek pun tak ada. Sebenarnya dia ada on the way. Banyak sangat corner kiri kanan. Ada keadaan dia ada dah sampai, cuma tak sampai keluar. Dia tak sampai keluar tapi masih lagi ada. Sebab tu kalau cek ada tanda yang istilah kita panggil fatrah. Kita panggil fatrah. Jadi kerana itulah berlakunya fenomena itu, iaitu kadang-kadang tak ada darah keluar, cek memang tak ada, tapi nanti keluar balik, menyebabkan yang tak ada darah nakak tadi haid. Kadang-kadang tak keluar darah, bila cek ada kesan, maknanya darah kuantiti terlalu sedikit, maka istilah kita panggil fatrah. Itu adalah haid, ijma' ulama'. Itu kerana apa ianya berlaku. Kegagalan seseorang wanita untuk memahami perbezaan antara fatrah dan nakak akan mengakibatkan mandi hadas akan dilakukan terlalu awal. Dia sangka dah suci, maka dia mandi. Sedangkan kalau cek masih lagi ada tanda fatrah, maka kalau dia mandi macam mana? Tu. Jika masih fatrah, maka tidak sah, malah haram mandi. Malah haram apabila mandi kerana mengangkat hadas. Haram mandi kerana mengangkat hadas. Mandi biasa, mandi panas tak apa. Mandi kerana mengangkat hadas haram. Haram solat, haram baca Quran, haram bersetubuh dan sebagainya. Maka banyak perkara haram berlaku dengan sebab tak dapat bezakan mana satu fatrah, mana satu nakak. Kalau nakak, wajib mandi, wajib semayang. Kalau nakak, wajib mandi, wajib semayang, boleh bersetubuh, boleh baca Quran, boleh pegang Quran, semua boleh. Kalau nakak, haram. Kalau fatrah, haram. Kalau nakak, boleh. Jadi dia tak tahu hukum fatrah dan nakak. Dia tengok dekat pad tak ada darah, dia pun mandi. Maka kemungkinan jika kebetulan ianya memang nakak, tak ada darah, mujur lah. Jika sebenarnya masih lagi ada, tapi dia tak cek, dia tengok pad aja, mana boleh. Maka dia mandi hadas dalam keadaan masih lagi ada darah ataupun ada fatrah, iaitu tak sah mandi wajib dia. Bila mandi wajib dia tak sah, sembahyang dia tak sah. Bila sembahyang dia tak sah, dia takkan qada dah sembahyang akan datang, sebab dia kata sembahyang dia dah sah. Sedangkan sembahyang dia tak sah, dia berhutang sembahyang. Dan kalau puasanya tak ada masalah, sah lah puasa, tak ada masalah puasa. Sembahyang ni masalah. Jika berlaku persetubuhan, hukumnya haram kerana berlaku persetubuhan dalam keadaan masih lagi haid ataupun fatrah tadi. Jika dia baca Quran, berdosa setiap kali. Berjam dia baca Quran, berjam-jam dia berdosa. Jika dia pegang Quran, berdosa dia pegang Quran. Jika dia masuk masjid, berdosa dia masuk masjid. Semua itu kesan dia. Dan apabila dia dah nakak, apabila dia dah berhenti suci betul setelah fatrah beberapa hari contohnya, dia tak mandi wajib dah. Kenapa dia tak mandi? Sebab dia sangka dia mandi awal-awal tu dah sah. Maka sembahyang dia dalam keadaan suci pun tak sah juga sebab tak mandi. Sehingga berterusanlah bila-bila masa nanti dia mandi wajib sebab junub ke apa ke, dia mandi wajib dalam keadaan suci dah waktu tu, masa tu barulah sah balik dah. Tapi dia tak tahu bahawasanya dia telah meninggalkan berapa lama, banyak sembahyang tak tahulah, dia telah melakukan dosa baca Quran, masuk masjid dan sebagainya. Kerana itulah perlu tahu perbezaan antara fatrah dan nakak. Wallahu a'lam. Cukup setakat tu dulu. Kita sambung muka surat 37. Sifat darah haid akan datang. Warna sifat darah haid terbagi kepada 3, iaitu warna, kelikatan dan bau. Warna haid terbagi kepada 5 kekuatan, iaitu kehitaman, kemerahan, merah, kekuningan, coklat, keperangan, kekuningan, kekeruhan dan warna tanah. Kita akan bahas nanti tentang sifat darah dan keputihan. Akan datang minggu hadapan insya-Allah. Tangguh dulu muka surat 37. Kita sudah ingin tasbih kafarah
dan suratul subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.